sahabat pencinta ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi, yang dimuliakan, yang semakin cantik dan semakin comel. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayangnya, alhamdulillah, hari ini Allah Taala pertemukan kita lagi dalam kuliah duha dan dalam kitab Riyadhus Salihin. Itu berkaitan tentang sifat ikhlas pada muka surat yang ketiga dalam kitab Riyadhus Salihin, muka surat yang ketiga, berkaitan nota kaki yang ketujuh dalam bab ikhlas, hadis-hadis yang menerangkan tentang ikhlas. Baik, pada nota kaki yang ketujuh, Abu Musa, nama sebenarnya adalah Abdullah bin Qais al-Asy'ari, berkata, pada suatu masa Nabi Muhammad ditanya berkenaan ada orang yang berperang dengan tujuan mahu membuktikan keberaniannya. Ada pula orang yang berperang kerana fanatik, dan ada yang berperang kerana mahu menunjuk-nunjuk. Perang ni apa maksudnya? Apa kita tersebut sebagai orang yang berusaha untuk mati dalam keadaan syahid. Kita bergantung pada niat kita seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi ada orang dikata berperang hanya semata-mata nak tunjuk dia berani. Ada orang yang berperang semata fanatik. Ada orang yang berperang kerana mahu menunjuk-nunjuk. Orang berperang yang manakah termasuk dalam jihad demi Allah? Yang kita nak, al-mautu fi sabilillah asma'a manina. Kita nak perang di jalan Allah. Kita nak mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni kita sebut, Ibn rahmati Allah. Sebab tu niat penting. Walaupun kita pergi ke medan peperangan, tetapi niat kita tak betul. Bila niat kita tak betul, jadi lain. Bila niat kita tak betul, jadi benda tak betul. Walaupun kita nampak kita terbunuh dan perkataan orang sebut syahid, tapi yang menilainya Allah bukan daripada luaran, tetapi Allah menilai daripada hati kamu. Niat dalam hati kamu. Dan disebutkan juga, ada pula orang yang berperang kerana fanatik, dan ada yang berperang kerana mahu menunjuk-nunjuk. Orang yang berperang manakah yang termasuk dalam jihad demi Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berperang demi agama Allah, itulah yang dikatakan jihad kerana Allah. Seperti mana di Palestin, mereka berperang mempertahankan agama Allah. Mereka syahid dalam peperangan. Mereka melaksanakan perkara tersebut atas asbab kerana Allah. Kalau semata-mata kita perang, bawa pistol, bawa panah, pada masa yang sama, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa yang sama, kita ni, tuan-tuan, melakukan satu perbuatan yang menyimpang daripada niat kita. Kita bawa pedang, kita bawa pistol, tapi nak orang puji kita berani. Nak orang puji kita hebat. Nak puji kita kuat. Lah kita mati. Mati kita tu sebab orang nak puji, maka pahala tu tak ada apa-apa. Sebab tu tak perlu harap manusia ni atas pujiannya. Kalau orang yang ikhlas tu tidak terkesan saat dicaci ataupun saat dipuji. Kalau orang puji, alhamdulillah. Kalau orang caci, alhamdulillah. Sebab sebaik-baik penilaian adalah Allah, bukan manusia. Tetapi manusia-manusia di sekeliling kita ni kena pandai menghargai dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, untuk berjihad di jalan agama Allah ni bukan kecil, tetapi besar pahalanya. Tak semua orang berani mati. Tak semua orang berani mati asbab agama Allah. Kita sembang bolehlah. Tak apa Ustaz, kalau berlaku peperangan di Palestin, saya turun. Kita bukan boleh turun lagu tu saja. Kita kena pegang ilmu. Kita kena ada kekuatan rohani. Baru pergi perang. Ni kadang perang pun tak pergi. Apa ilmu pun tak ada, pergi perang. Mati katak, tuan-tuan. Mesti perang ada ilmu. Sebab tu kalau orang kata, Ustaz, Islam ni ibadah saja ke? Puasa, zakat, haji, umrah. Peperangan pun ada. Nabi SAW berperang. Antara perang pertama Nabi Fijar. Yang kedua banyak perang Nabi. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah. Ini semua ada perang. Panglima Islam namanya ada Sultan Muhammad Al-Fatih, Khalid Al-Walid, Abdullah ibn Rawahah. Ini antara
antara orang kata apa sebagai nama-nama panglima. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan kita kecilkan Islam hanya melihat kepada salat dan puasa saja. Daripada umrah dan haji. Dalam fiqh muamalat jual beli berkaitan Islam. Fiqh jinayah pun ada Islam. Fiqh siasah politik pun ada Islam. Makna Islam ni syumul, bersifat menyeluruh. Bukan hanya pada ibadah saja. Tetapi sesuatu yang diniatkan kerana Allah, maka jadi ibadah. Hatta sekali perang. Hak perang bukan saja-saja nak memanah, mana boleh. Benda non pernah manah. Cuba bayangkan manah tu, ingat tak sakit tangan ke? Tu tarik sekali tu, bengkak tangan kalau tak kena cara. Kan ini lagi orang berpanah di atas kuda, sambil berlari tembak, sambil berlari tembak. Melainkan orang tu telah belajar. Melainkan orang tu telah buat latihan. Baru boleh perang. Mana boleh semangat je, berani je pergi perang. Tak ada ilmu. Sebab tu sebaik-baik perang itu adalah untuk agama yang diniatkan kerana Allah. Itulah jihad kerana Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga Abu Bakrah. Nama sebenarnya Nufai bin Ibnu Haris melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan, apabila dua orang Islam saling bersemuka masing-masing dengan pedangnya, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, kedua-dua masuk neraka. Nak kata Nabi SAW, saat apabila dua orang Islam saling bersemuka, melihat masing-masing dengan pedangnya, baik yang membunuh maupun yang dibunuh. Baik yang membunuh maupun dibunuh. Kedua-duanya masuk neraka, kata Nabi SAW. Saya bertanya, wahai utusan Allah, orang yang membunuh patut masuk neraka. Tetapi mengapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi Muhammad SAW menjawab, sebab orang yang dibunuh itu juga mahu membunuh lawannya. Niat saja. Faham tak? Ada dua orang, tapi seorang dibunuh. Tetapi seorang lagi tak dibunuh. Maka patut yang membunuh tadi masuk neraka, tapi dibunuh tidak masuk neraka. Tapi Nabi kata, niatnya untuk membunuh. Kita orang Islam dengan orang Islam, tidak halal darahnya melainkan 3 perkara. Yang pertama, janda yang berzina. Atau kita sebut muhsin, orang yang dah berakal, Islam, baligh. Lepas tu dia dah berkahwin. Maka haram baginya membunuh. Halal baginya membunuh. Dengan cara apa? Dengan rejam sampai mati. Sesiapa yang zina. Kan? Yang sudah berkahwin tapi berzina. Apa hukumannya? Rejam sampai mati. Dengan batu yang sederhana, kata Allah. Kata dalam kitab mengatakan, halal bagi darah seorang Muslim itu 3 sebab. Yang pertama, zina. Janda yang berzina. Ataupun orang yang dah berkahwin tetapi dia berzina. Kan? Dia dah kahwin dah tapi dia berzina. Tak boleh. Hukum dia berdosa. Dosa besar. Maka kalau ditangkap, perlu direjam sampai mati. Ini kita sebut ni. Tetapi kalau bagi orang yang berzina tetapi dia bukan berkahwin, maka baginya cukup dengan rotan sebanyak 100 kali. Tak di belakang badannya. Tetapi bukan sampai 90 darjah. Ada cara pelaksanaan yang dilakukan ketika tuan yang dirahmati Allah, ketika pelaksanaan itu berlaku, ketika dipukul, atau kita sebut mereka yang tertangkap dengan zina. Orang yang berzina belum kahwin dirotan, tetapi orang yang dah kahwin rejam sampai mati. Dan Allah pesan juga pada kita supaya tidak ada perasaan belas kasihan ketika mana melaksanakan hukuman tersebut. Sebab ia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita nak sebutnya bagi faham ayat-ayat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa dia? Qisas. Bunuh dengan bunuh. Bunuh dengan bunuh. Kalau dalam Islam, membunuh, maka cukup bukti syaratnya, maka akan dibunuh semula. Kan? Contoh saya bunuh anak bondenon. Contoh. Kalau ikut kaedah Islam, halal darah saya dibunuh. Sebab dia membunuh, maka dibalas dengan bunuh. Yang ketiga,
adalah mereka yang murtad. Murtad ni apa? Mereka-mereka yang keluar daripada Islam. Halal darahnya. Tetapi peristiwa tadi dibunuh ataupun membunuh, dua-dua kata Nabi masuk neraka. Sebab apa? Mereka membunuh darah Muslim kita tanpa sebab. Dua-dua pegang pedang, batu bergaduh. Ada terbunuh, ada yang dibunuh. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Dua-dua masuk neraka kata Nabi. Walaupun patut yang membunuh tadi masuk. Tetapi niat yang dibunuh tadi untuk membunuh juga tetap dikira sebagai niat. Wallahu a'lam. Lepas tu jaga-jaga niat kita. Niat kita ni kena jaga. Wallahu a'lam. Jelas tak? Pada nota kaki yang ke-9 disebutkan Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seseorang yang bersembahyang secara jamaah adalah lebih baik berbanding dia sembahyang sendirian di rumah ataupun di tempat kerja, iaitu 20 darjat lebih. Apabila seseorang mengambil air sembahyang dengan cara yang betul dan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid dengan niat semata-mata mahu bersembahyang, maka setiap kali kakinya melangkah, setiap kali itu juga darjatnya dinaikkan. Terhapuslah satu dosa sampailah dia tiba ke masjid. Ini kelebihan orang yang salat di masjid. Tapi orang-orang perempuan tidak diwajibkan. Harus bagi orang perempuan untuk salat di masjid. Tetapi mesti meminta izin pada suami. Begitu juga dengan puasa. Puasa qada. Puasa qada pun kena minta izin pada suami. Faham? Sebab takut tiba-tiba saat kita puasa qada dan pada masa yang sama suami kita tak tahu. Bila suami kita tak tahu, takut ia ingin menyetubuhi kita. Maka sesuatu perkara yang dilarang dalam syarak. Sebab tu kena minta izin pada suami hatta puasa qada. Wallahu a'lam. Disebutkan juga apabila seseorang mengambil air sembahyang dengan cara yang betul dan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid dengan niat semata-mata mahu bersembahyang, maka setiap kali kakinya melangkah, setiap kali itu juga darjatnya dinaikkan dan terhapuslah satu dosanya sampailah dia tiba ke masjid. Apabila dia memasuki masjid dan sepanjang dia berada di dalamnya, dia mendapat pahala berterusan sama seperti pahala sembahyangnya. Para malaikat berdoa supaya Tuhan memberikan rahmatnya selagi seseorang itu berada di tempat sembahyangnya. Maknanya kalau dia duduk selagi itu dapat. Kata para malaikat, ya Allah, kasihanilah orang ini. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubat dia. Ini berlaku selagi seseorang itu tidak melakukan perkara-perkara buruk dan selama air sembahyangnya tidak batal. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang penting niatnya ke masjid itu nak sembahyang. Bukan niat semata-mata nak diperhatikan orang. Tak boleh. Hukumnya tu jadi niat tu dah berbeza. Tetapi niat kerana Allah, manfaatnya banyak. Duduk saja dalam masjid, tunggu saja waktu salat. Atau selagi mana tidak terbatal wuduk, banyak pahala. Bahkan malaikat-malaikat mendoakan, ya Allah, kasihilah orang ini. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Maknanya, hari ini ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah SWT. Bila kita siap ke masjid, niat kita kerana Allah. Jangan niat kerana sesuatu yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama mana kita duduk dalam masjid, selama itulah dosa kita terampun. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berdiri untuk salat, maka terkumpullah dosa-dosanya. Maka saat dia rukuk, maka gugurlah dosa-dosanya. Saat dia sujud, maka gugurlah akan dosa-dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kelebihan yang ada pada orang yang menjaga wuduk, berjalan ke masjid dengan air wuduk, kemudian datang awal ke masjid, kemudian salat, kemudian duduk di masjid selagi mana tidak melakukan perkara-perkara buruk, maka didoakan baginya para malaikat. Sebab itu ibu-ibulah, ayah-ayah yang sudah pencin, yang sudah orang kata apa, tidak ada lagi tanggungjawab nak besarkan anak-anak dah kahwin. Jadikan solat kita solat orang tua. Boleh benda ni saya sebut solat orang tua? Boleh tak? Sebab Boleh je, boleh.
Sebab kita dulu kan benda non, kalau muda-muda dulu kan kita selalu masbuk nah. Ya. Kan? So, Ah, kita kan selalu masbuk. Ada solat Jumaat tapi masbuk. Imam dah rakaat kedua baru sampai. Betul tak? Muda-muda. betul. So, bila kita dah tua ni, kita kena buat cara solat orang tua lah kot. No? Mungkin dulu kita masbuk sebab kita banyak komitmen. Ada nak urus ni, ada nak urus tu. So, terlambat. Sekarang ni tak ada komitmen. So, kita kena ubah solat kita cara solat orang tua. Belum azan dah sampai. Belum azan dah duduk. Habis masuk sebelum azan, keluar lewat daripada surau ataupun masjid. Kita sebut sebagai solat orang-orang tua. Nah, sepatutnya orang muda pun buat, tapi mak-mak fahamlah orang-orang muda ni. Solatnya tu agak cepat-cepat. Kadang doa pun tak menyempat. Kadang-kadang melompat-lompat. Kadang hanya terjerat-jerat. Akhirnya tersekat-sekat. Cetan. Ini nak cerita. Kan? Kita, yalah, waktu-waktu muda ni, saya pun tak nafikan lah. Saya pun kadang-kadang masbuk. Kadang-kadang muafiq. Kadang-kadang kita nak pergi solat tarawih tu. Kadang-kadang kita lepak lagi. Kalau relax kat rumah dulu kan. Relax-relax. Kadang solat isyak pun, alah tunggulah imam tu dulu. Kita pun relax. Contohnya begitulah. Tapi bila kita tengok dekat masjid, orang-orang tua yang sudah berusia, tengok dia orang datang pukul berapa. Kalau mak-mak tengok, ibu-ibu tengok dekat dalam masjid, kebanyakan siapa yang menunggu waktu solat? Orang-orang tua. Ini namanya solat orang tua. Solat orang tua ni maksudnya, segalanya jadi awal berbanding dengan solat orang-orang dahulu. Seperti mana orang muda lah. Orang muda ni susah nak datang awal. Dia suka melepak. Kadang imam tu rakaat 3 barulah sampai. Ibu-ibu tengok kalau khutbah Jumaat. Tengok ayah-ayah kita lah, suami kita yang dah berusia. Dia pergi masjid pukul berapa? Dia tak pergi pukul 1. 12.30 dia dah pergi dah. Dia nak datang awal. Sebab apa? Dia ada masa. Tapi orang muda ni dia tak ada masa. Wallahu a'lam. Nah, maka buatlah. Kerana amalan tu baik bagi kita. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Baik. Disebutkan pada nota kaki yang ke-10, Abu Abbas, nama sebenarnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan daripada Tuhannya, percayalah Allah mencatat semua perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kemudian Nabi Muhammad menerangkan perkara itu. Sesiapa yang berniat melakukan perkara baik, kemudian dia tidak dapat melakukan, Allah telah mencatat untuknya satu pahala yang sempurna. Niat baik dah. Niat baik, niat saja tu dah dapat dah. Tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi tidak jadi melakukannya, sekiranya dia berniat, tetapi apabila dia berniat dan dia dapat melakukannya, Allah mencatatkan untuknya antara 10 sehingga 700 kali ganda pahala. Dia niat dah tapi tak dapat buat sempurna. Contoh hari ni, pagi ni nak belajar kitab Riyadhus Salihin. Tiba-tiba kucing mati. Kucing mati jangan baca tahlil. Kucing mati jangan baca talqin. Tak gitu baca pula wahai comot. Ketika mana mungkar dan nakir datang bertanya kepada kamu. Jangan. Kucing mati, matilah. Kita tanam seperti biasa. Ibu-ibu rahmati Allah SWT. Sebab tu kita berniat tetapi kita tak dapat adil. Allah bagi pahala sempurna. Tapi kita dapat melakukan, maka 700 gandaan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun berlipat kali ganda banyaknya. Sekiranya dia berniat hendak melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, Allah mencatatkan untuk satu pahala yang sempurna. Sekiranya dia berniat melakukan kejahatan dan dia benar-benar melakukannya, Allah mencatatkan untuknya satu dosa sahaja. Dia buat jahat, Allah catat satu dosa. Tapi kalau dia berniat dan buat kebaikan, 700 ganda pahala. Rahmat Allah melebihi daripada murkanya. Rugi kita tak berniat. Hari-hari kena niat. Contoh malam nanti, saya tak pastilah. Saya jarang kuliah malam dengan sahabat pencipta Al-Quran sebab ada mengajar di masjid. Kan contoh malam-malam hari ni hari Khamis, kita ada bacaan surah Kahfi ke, Bonda Not? Ya, betul ada. Pukul berapa? 9. 9 ya, betul. Pukul 9 baca suratul Kahfi, lepas tu habis-habis tu kita berdoa. Lepas tu niat pada Allah, ya Allah besok aku nak bangun tahajud. Niat saja. Tapi tak buat dapat satu pahala. Dapat sempurna pahala.
Tapi bila mana kita buat dapat 700 kali ganda pahala. Sebab tu hari ni, daripada mula hari ni, azam baru kita kena hari-hari niat buat pahala. Niat buat baik, niat buat kebaikan walaupun tak buat. Tapi lama-lama kalau kita niat saja, kita akan malu kalau kita tak buat. Lepas tu kena niat. Kalau hari ni kita kata, Ustaz, saya nak sedekah lah. Hari ni kami malam Jumaat kan, biasa-biasalah kan bondononya kan. Kadang orang-orang kami malam Jumaat ni kalau kat masjid-masjid tu dia bawa kuih-kuih muih kan, bawa pisang untuk orang-orang masjid makan lepas bacaan Yasin. Kita buat jamah-jamah sikit. Apa salahnya? Sambil-sambil dengar kuliah kan. Sambil-sambil dengar kuliah, geleng-geleng karipap kan. Geleng-geleng karipap, masuk inti karipap, ketap dia. Jadi petang sambil dengar kuliah, sambil tu kita goreng, sambil goreng nyanyi sikit lagu. Tanya sama hati, apa asal sayang? Kan? Apakah tandanya bila dipandang, bila berjauhan? Apa nak dikenang, bila difahamkan? Itulah sayang. Contohnya, sambil tu buat kuih kan. Niat sedekah, sambil dengar kuliah, sambil buat kuih untuk malam ni. Dah berpahala, berganda-ganda pahala yang kita dapat. Contohnya lah. Jangan pula kita tengok gambar-gambar tak senonoh. Buka pula Facebook tengok gambar-gambar tak senonoh. Dia tengok kita. Dia jeling mata. Aduh mak senyum lagi. Aduh nyonya manis sekali. Dia malu-malu. Kan? Tuan-tuan rahmati sikit-sikit. Nak cuit mak-mak. Kan? Biasalah mak-mak ni kalau lagu lama ni seronok tak dengar dah. Tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Khamis ni bolehlah. Kita buat online mana boleh makan ramai-ramai, makan dalam online boleh lah. Masing-masing tunjuk kuih. Wallahu a'lam. Baik. Pada nota kaki yang ke-11 ataupun hadis yang terakhir dalam bab ikhlas, nanti baru kita buka soalannya. Sabak. Tuan rahmati Allah. Abu Abdurrahman, namun sebenarnya Abdullah bin Umar bin Khattab, melaporkan beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada suatu masa dahulu ada 3 orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka tiba di sebuah gua dan terpaksa bermalam di situ. Mereka pun masuk, tiba-tiba sebiji batu besar jatuh dari atas gunung lalu menutup pintu masuk gua itu. Mereka berkata, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kita melainkan kita berdoa pada Allah. Yalah, gunung tu ditutup, gua tu ditutup dengan satu yang besar pada gua tersebut, dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Lelaki yang pertama berkata, ya Allah, saya mempunyai ibu bapa sudah tua umurnya. Dia doa dengan menyebut perbuatan-perbuatan baik. Faham? Apa yang nak dibuat tu disebut. Lepas tu dia dihimpit kesulitan. Lepas tu dia dihimpit dengan kesusahan. Maka pada waktu itu dia melakukan satu doa dan disebut pada Allah Ta'ala. Dalam gua itulah lelaki yang pertama sebut, ya Allah, saya mempunyai ibu bapa yang sudah tua umurnya. Saya tidak memberi sesiapa pun minum, baik keluarga maupun hamba saya, sebelum saya beri ibu bapa saya minum terlebih dahulu. Pada suatu hari saya pergi jauh bagi mencari makanan ternakan. Ibu bapa saya sudah tidur, barulah saya pulang. Saya terus pemerah susu buat minuman mereka, tetapi mereka sudah lena. Saya tidak mahu mengganggu tidur mereka. Saya juga tidak mahu memberikan susu itu kepada orang lain, baik keluarga maupun hamba saya. Sebelum mereka berdua minum, saya terus menanti mereka terjaga dengan memegang bekas minuman itu di tangan saya, sehingga pada waktu fajar, anak-anak kecil yang dekat dengan kaki saya menangis kelaparan. Selepas ibu bapa saya terjaga, barulah mereka minum. Ya Allah, sekiranya sebenarnya saya lakukan itu semua dengan niat semata-mata bagi mendapat keredaan-Mu, selesaikanlah masalah yang sedang kami hadapi akibat batu besar ini. Tiba-tiba batu besar itu berganjak sedikit, tetapi mereka belum dapat keluar. Dia niat begitu. Tuan-tuan dirahmati. Dia ceritalah pada Allah Ta'ala tentang kebaikannya. Maka lelaki kedua berkata, ya Allah,
Saya mempunyai sepupu perempuan. Dia manusia yang paling saya cintai. Saya tergoda kepadanya, tetapi dia menolak hasrat saya. Pada suatu tahun dia mengalami kepayahan yang berat. Dia datang ke tempat saya. Lalu saya berikan kepadanya wang sebanyak 120 dinar dengan syarat dia mahu bersendiri dengan saya seorang saja. Dia berjanji akan memenuhi syarat itu. Apabila saya sudah dapat menguasai dirinya, sepupu saya itu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu nodai saya. Rupanya dia bayar untuk nodai dia. Saya pun meninggalkannya sedangkan dia adalah manusia yang paling saya cintai. Wang yang saya berikan itu pun saya biarkan menjadi miliknya. Ya Allah, sekiranya sebenarnya saya melakukan itu semua dengan niat semata-mata bagi mendapatkan keredaan-Mu, selesaikanlah masalah yang sedang kami hadapi akibat batu besar ini. Batu besar ini berganjak sedikit lagi, tetapi mereka masih belum keluar. Nampak? Diceritakan kebaikan itu agar dapat menyelesaikan masalah itu. Lepas tu kita tak salah berdoa, ya Allah. Dulu ya Allah, aku ada seorang ibu dan ayah. Aku baik terhadap mereka. Aku bagi. Kita jangan cerita pada orang. Itu namanya mengungkit. Kita cerita pada Allah. Minta Allah balas kebaikan itu daripada untuk menyelesaikan masalah kita. Selalu kita jangan buat. Tapi ini boleh dibenarkan dalam agama. Lelaki ketiga pula berkata, ya Allah, saya mengupah beberapa orang pekerja. Semuanya saya bayar upah masing-masing. Kecuali seorang lelaki, dia pergi tanpa mengambil upahnya. Saya laburkan wangnya sehingga bertambah banyak hartanya tadi. Selang beberapa lama pada suatu hari dia datang berjumpa saya dan berkata, Tuan, serahkanlah kepada saya upah saya yang dahulu. Saya katakan kepadanya, semua yang saudara lihat ini berasal dari wang upah saudara dahulu. Baik yang berupa unta, lembu, kambing dan hamba saya. Dia menjawab, Tuan, janganlah bergurau dengan saya. Saya katakan kepadanya, saya tidak bergurau. Maka lelaki itu pun mengambil apa yang menjadi miliknya. Semua itu diambil. Tidak seekor pun yang ditinggalkan. Ya Allah, sekiranya sebenarnya saya lakukan itu semua dengan niat semata-mata mendapatkan keredaan-Mu. Selesaikanlah masalah yang sedang kami hadapi akibat batu besar ini. Batu besar itu berganjak sedikit lagi, barulah mereka dapat keluar dari gua tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, seronok kita baca. Sebab kadang-kadang kita ada melakukan kebaikan, tetapi kita tak boleh ungkit pada orang yang kita lakukan kebaikan. Maknanya contoh kita menolong seseorang. Kita tak boleh ungkit kata dia, dulu aku tolong kau. Tak perlu cerita pada Allah. Ya Allah, contoh kita dalam kesulitan. Contoh kita dulu selalu bagi tolong orang, sedekah. Kita selalu bantu orang dalam kesusahan. Maka saat kita susah, kita, ya Allah, ya Tuanku, dahulu kala ada seorang hamba ni susah, dia minta makan pada aku, ya Allah. Aku tolong dia, ya Allah. Aku bagi dia makan, ya Allah. Aku bantu sebantu yang boleh, ya Allah. Tapi hari ni, ya Allah, aku susah, ya Allah. Kalaulah perkara yang aku berikan makan tadi itu, ada niat aku semata-mata untuk mendapat redha-Mu, bantulah aku untuk dapatkan makanan pada hari ini. Kalau niat kita pada perbuatan yang kita lakukan tadi itu adalah perbuatan kerana Allah, maka Allah akan bantu kita sebab niat membantu orang tadi kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau bukan kerana Allah Ta'ala, tidak akan mendapat bantuan tersebut. Sebab itu segala bantuan-bantuan kita itu, yang kebaikan yang kita buat, kita bantu orang, kita tolong orang, apa juga kebaikan yang kita buat, kita boleh selitkan dalam doa kita. Tetapi pastikan bantuan-bantuan itu kita sebut dalam keadaan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jangan kita lakukan bukan kerana tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Minta maaf kepada bonda-bonda yang nak buka kamera, minta tutup aurat ya. Sebab saya rasa ada gambar-gambar yang terlihat auratnya. Minta maaf. Tuan yang dirahmati Allah. Jelas. Maka dalam berdoa kita tak ada masalah untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jelas tak? Wallahu a'lam. Sebab tu hari ni kalau kita kesulitan rezeki, kita sebut pada Allah dengan kebaikan. Kepada Allah boleh, tapi jangan pada manusia. Sebab manusia tak boleh balas apa-apa. Contoh kita dulu tolong orang, sekarang kita susah, kita minta orang yang kita tolong dulu. Belum tentu dia boleh tolong. Belum tentu dia boleh tolong. Sebab manusia ni tak pandai menghargai. Manusia ni pandai suruh. Jangan berharap pada makhluk, tapi minta pada Allah atas kebaikan yang pernah kita lakukan. Wallahu alam. Selesai berikhlas pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nanti kita akan sambung
bab yang kedua pada bab yang taubat. InsyaAllah benda non mungkin kurang jelas ataupun kurang faham, mungkin kita boleh buka soalan kepada jemaah-jemaah yang nak Ya, bertanya. boleh Ustaz, boleh. Mungkin ada yang nak bertanya, dipersilakan. Ada soalan daripada Puan Nibuli ni. Assalamualaikum Ustaz. Bila kita diuji dengan sakit, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, apakah doa yang baik untuk bersyukur kepada Allah? Terima kasih Ustaz. Soalan dia. Okey, terima kasih. Banyak rupanya dalam bertawasul ke kalau macam tu kan. Bertawasul ni dengan orang soleh, dengan para nabi. Tidak sampai bertawasul. Kita menyebut dengan kebaikan, bukan tawasul. Tawasul lain cerita. Tawasul lain cerita. Tawasul ni adalah satu perantaraan. Tuan-tuan dirahmati. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Bila kita diuji dengan sakit Allah, dengan sakit Allah mengampunkan dosa-dosa, apakah doa yang baik untuk bersyukur kepada Allah? Terima kasih Ustaz. Baik. Bila Allah bagi sakit, tanda Allah ampun dosa. Apakah doa yang baik untuk bersyukur? Apa yang kita sebut adalah satu, terima kasih ya Allah cukup atas nikmat ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat ini. Banyakkan memuji Allah di saat kamu diuji dengan ujian. Banyakkan memuji Allah. Sebab sakit juga satu nikmat. Sihat juga satu nikmat. Kadang kalau tak teruji dengan sakit, kita lupa pada Allah. Kenapa Allah bagi kita sakit? Sebab kita nak balik, kita nak Allah nak kita rintih pada dia. Allah nak kita doa pada dia. Kita nak Allah nak kita ni berdoa pada dia, rintih pada dia, minta pada dia, sebut nama dia banyak-banyak. Sebab antara tempat-tempat yang paling banyak sebut nama Allah, benda non boleh saya sebut tak hospital? Boleh, silakan. Boleh. Kita kalau boleh je. boleh, kalau kita sebut antara nama Allah yang paling banyak disebutlah selain daripada masjid adalah hospital. Sebab hospital ni orang sakit. Bila orang sakit, dia akan sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau dia sihat, ya Ali, Baba, ya Ali, Baba, ya Ali, bi Ali, Baba. Betul. Tepat sangat. Ali. Tapi kalau kita sakit, patah kaki, ya Allah. Kalau kita demam, ya Allah. Kalau kita kanser, ya Allah. Tapi kita kalau sihat, ya Ali, Baba. Sikit dia. Yalah pun tak sebut. Sebab kita sihat. Tapi kalau kita sakit, ya Allah sakitnya. Ya Allah, kenapa aku tak ada selera makan? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebab tak Allah bagi sakit. Sebab kadang kita ni manusia, bila sihat lupa diri. Kan? Ulama sebut. Selain daripada nama tempat-tempat yang banyak orang sebut nama Allah, selain masjid adalah hospital. Ataupun orang ketiga sakit. Sebab tu Allah bagi kita sakit. Sakit ni macam-macam. Sakit hati. Kan? Sakit hati pun kata, ya Allah, sakitnya hati aku. Sakit pinggang, sakit kaki, sakit mata. Ya Allah, sakit mata. Ya Allah. Kan? Tapi ada orang ni ego. Sakit-sakit pun tak nak sebut Allah. Macam mana saat sakit lupa Allah? Atau lagi saat dia tak sakit. Wallahualam. Mudah-mudahan terjawab kepada yang bertanya tadi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ada lagi Ustaz soalan tu. Tak, kalau kita sakit, boleh kita minta bantuan daripada Allah menceritakan kebaikan yang telah kita lakukan sebelum ini. Baik-baik. Adalah dibolehkan melihat pada hadis yang diriwayatkan tadi. Cuma, kalau tak sebut pun tak apa. Tak sebut pun tak apa. Sebab ia berkaitan dengan niat. Dia bukan sakit, tetapi ia ditimpa satu musibah. Ditutup jalan. Tetapi kalau kita sakit pun boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku ada buat pada orang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kita contohnya, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, menceritakan kebaikan kita, ya Allah, ya Tuhanku, aku dalam keadaan sakit, ya Allah. Dulu, ya Allah, aku ada sedekah untuk anak yatim. Aku ada beri baju pada anak yatim untuk mereka pakai, untuk gembirakan mereka, ya Allah. Kalaulah dalam perbuatan tu, ya Allah, niatku semata-mata kerana Allah, bantulah aku, ya Allah, bagi menyembuhkan sakit ini. Boleh.
Tapi pastikan perbuatan yang kita buat tadi adalah niat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bonda Hamidah Abdul Karim, jelas? Okey, baik. Dan juga ada sebahagian, banyak pula soalan ni, Bonda Non. Okey. Boleh ya Ustaz kan? Mungkin ada yang nak bertanya lagi? Sekejap. Okey, teruskan Ustaz, silakan. Kejap, ada ni. Saya tanya, apakah hukumnya menyumbangkan wang kepada program-program agama dengan syarat-syarat tertentu, contoh pilihan kuliah, pilihan asatizah, pilihan masa mengikut keperluan sendiri atas tiket sumbangan. Okey. Atas tiket sumbangan dan ingin dikenali dengan sumbangannya. Sekiranya syarat tidak dipenuhi, ajak ya. Mana pula hilang saya punya ni? Alamak. Tu dia. Hilang. Sana. Apakah hukum menyumbangkan wang dengan program-program agama dengan meletakkan syarat-syarat tertentu? Contoh, pilihan kuliah, pilihan asatizah, pilihan masa mengikut keperluan sendiri atas tiket telah menyumbang dan ingin dikenali dengan sumbangannya. Sekiranya syarat tidak dipenuhi, memberhentikan sumbangan. Bagaimana? Baik, terima kasih pada yang bertanya. Ini ada kaitan dengan kuliah-kuliah kita ni Ustaz nampaknya. Dan saya pun terpaksa menjawab dah. Tak apa. Silakan Ustaz. Okey, Silakan. dalam menyumbang sesuatu, okey. Dalam setiap okey, baik. Setiap ibadah mesti mempunyai niat. Contoh ya, Bonda Non, saya berinteraksi macam dalam radio lah, dengan Bonda Non. Biasa di IKIM begitulah. Maka di radio-radio lain pun gitu juga. Maknanya, kalau bayangkan, Bonda Non dia masuk tabung masjid ya. Tabung masjid tu, dia masuk saja duit tu, tapi dia tak ada niat. Makna duit pakai tabung masjid tu boleh untuk berbagai-bagai, untuk maslahat berkaitan dengan masjid. Faham? Contoh kalau kita masuk duit dalam tabung masjid, tapi tabung tu tak ada guna sebut untuk apa. Kita masuk pada tabung masjid, tapi kita niatkan untuk anak yatim. Maka duit sumbangan kita itu hendaklah diberikan kepada anak yatim berdasarkan niat kita. Jelas tak Bonda Non? Faham maksud saya? Okey, baik. Jelas. Okey, lepas tu, sebab tu dekat masjid, kalau Bonda Non sedar, dia ada buka satu tabung masjid, tabung anak-anak yatim, tabung fakir miskin. Betul? Kalau kita pergi mana-mana masjid kan, dia ada letak. So, setiap kali kita masukkan tabung anak yatim, maka duit itu berhak pergi kepada anak yatim. Kalau kita pergi fakir miskin, berhak kepada fakir miskin. Okey, baik. Hari ini juga, tapi kita sumbangkan program-program agama. Contohnya, dia mesej, contoh, satu NGO tu dia mesej, dia kata, okey, saya sumbangkan ni untuk ustaz ni je. Untuk ustaz tu je. Untuk ustaz ni saja. Untuk pilihan masa saya sumbangkan. Maka di sini, niat kita itu takut rosak. Niat kita takut rosak. Yang pertama mesti diniatkan kerana Allah. Bukan sebab kuliah, bukan sebab pilihan asatizah atau ikut kesenangan sendiri. Dalam menyumbang, Allah sebut dalam Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan meletakkan, infakkan sebagian harta di jalan Allah Ta'ala. Maka walaupun infak itu tak digunakan pada asatizah yang kita inginkan, bukan pada tempatnya, bukan pilihan kuliah kita, pahala itu telah sampai kepada Allah. Bukan saat ada kuliah tu baru kita dapat pahala, tidak. Semua dapat pahala. Sebab itu sebaik-baiknya jangan meletakkan syarat. Perlu diberitahu saya yang bersedekah. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang hamba Allah ni datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ayahku ni seorang yang baik. Saat dia hidup tu, dia bagi fakir miskin, tolong orang susah, bagi derma, bagi sumbangan. Dia kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah dia dapat manfaat kepada aku, kepada ayahku setelah dia meninggal? Nabi kata tidak, kerana dia terlalu berharap atas pujian manusia. Sebab itu ibu-ibu, sebaik-baiknya saat-saat kita menyumbangkan sesuatu untuk keagamaan, jangan terlalu memberi syarat atau atas pilihan.
dermakan saja. Sekalipun bukan waktu itu adalah waktu adanya kita, tetapi pahala itu tetap berjalan asbab dari infak kita. Kita kena faham infak ni bukan untuk kita saja, untuk orang ramai. Contoh kalau saya sedekah di SPAK, saya tak mengajar. Dan pada masa sama ibu-ibu gunakan dan SPAK menggunakan duit itu untuk diberikan pada program-program kuliah dan agama. Maka ia tetap berjalan. Ia tetap seperti mana pahalanya. Bukan kalau pilihan ustaz kita je baru kita dapat duit. Tak dapat pahala. Tak. Kita kena sama-sama. Jangan meletakkan syarat dalam bersedekah. Yang penting Allah mereda setiap apa perbuatan kita. Alangkah rugi saat kita bersedekah, Allah tanya kenapa kau bersedekah? Tak, sebab tu pilihan kuliah saya. Kenapa kau bersedekah? Sebab itu pilihan asatizah saya. Saya bersedekah sebab ikut kehendak saya waktu saya nak dengar kuliah baru saya bersedekah. Atau kenapa kau bersedekah? Agar dikenali oleh orang. Maka semua itu akan rosak di sisi Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ketika mana ditanya pada Nabi, Nabi kata lah, tidak. Sebab dia berniat bukan kerana Allah. Termata-mata ingin pujian daripada manusia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan terjawab Bunda Non. Ada yang kurang, saya jawab semula. Jelas sangat Ustaz. Jelas. Tidak ada yang kurangnya. Ya, betul. Ada yang nak bertanya, dipersilakan. Puan Hamidah. Ada soalan Silakan. satu lagi. Ada soalan satu lagi, Ustaz. Okey. Ya. Dalam proses kita nak berdakwah, kita akan diuji dengan mereka yang toksik. Yang cuba melemahkan semangat juang kita. Bagaimana nak hadapi mereka ini dari menjauhkan diri dan diam dari jauh konflik. Baik, konsepnya mudah je. Kita buat baik, orang tak suka. Kita buat jahat, orang tak suka. Yang perlu kita buat adalah buat apa, Bunda Non? Boleh tolong jawab tak? Kalau kita buat jahat, kalau kita buat baik, orang mengata. Kalau kita buat tak baik, orang mengata. Apa benda yang kita buat supaya tak melayan apa kata orang? Buat tak tahu. Ya, bagus. Buat bodoh. Ya, buat tak tahu sebab dia ni tak ada kesan apa-apa pun dekat kita. Kesan dia pun. Bukan bahasa buat bodoh tu macam kotor sangat no. Tapi buat tak tahu. Sebab kita buat bukan benda salah. Kita bukan buat disco pun. Kita bukan buat lagu para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Jangan heran kalau Inul sedang goyang. Bukan lagu tu. Kita astagfirullah. Contoh. Ya. Kita buat kerana Allah kan Ustaz kan? Ya, Buat kerana betul. Allah. Ustaz kaki dangdut Tak ada. Kan Apa-apa pun. dibuat senang. Hidup ini bisa senang. Dibuat susah. Hidup ini bisa susah. Kami semua. Apa pun Ustaz kita buat kerana Allah kan, betul tak Ustaz? Kan lagu-lagu Roma Irama kan sebut benda tu. Adakah ada yang penting kita ketawa? Adakah ada yang penting kita gembira? Sekarang miskin, nama tahu esok kaya. Sebutnya begitu. Lepas tu jangan dengar kata manusia lebih-lebih. Rugi. Kalau kita berada ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Kita biar duduk dengan orang yang lurus. Pimpin kami, bawalah kami Allah. Dan jauhkan daripada kami orang-orang yang sesat. Kita buat benda baik, teruskan. Kalau kita buat benda jahat, tu lain cerita. Sebab tu orang-orang toksik kena ada. Baru ada pancaragam dunia. Tapi jangan kita jadi orang toksik. Biar Betul. ada orang toksik, itu baru warna-warna dunia. Kalau tak ada, Betul. baru orang toksik. Tidak kan macam tak indahnya dunia ni kata tidak ada orang toksik tu Ustaz. Betul. Bila ada dia Kerja jadi kita lebih matang. Betul. dia jadi slon. Yes, Allah. betul. Tepat sekali. Dia siapa nak tanya tadi? Sebab ada lagi 4 minit. Prof Hamidah tadi nak tanya. Silakan. Silakan.
Silakan. Buka suara. Okay. Bukan saya nak tanya Ustaz, saya nak cuma nak macam jelaskan tadi situasi tadi yang ada yang kawan tanya tu. Bila kita macam kami pilih slot dengan ustaz yang tertentu. Sebab pihak penganjur yang buka slot tu. Jadi like it or not, katalah kan dia orang buka untuk sesi pagi ni tadi 8.30, dia punya penceramah dia ustaz lah kan. So bila kita bagi duit tu, maksudnya saya pilih ustaz lah. Saya pilih untuk menaja ustaz, slot ustaz. Oh, lagu tu. So not by our choice. So macam tu kalau macam mana? Kalau kita nak buat macam mana? It's not about choice. This is not about choice. Ini this say about way to how to be a good investment. In English we say. Okay, contoh itu tak apa. Contohnya kan, penganjur buka bahawasanya ada Ustaz Zukri pada pagi ni diberikan siapa yang nak wakaf pada kuliah ni. Maka diberikan. Tu tak apa, no problem. Tu tak ada masalah sebab sebagai yang menganjur tu buka. So tak ada masalah. Itu hak peribadi masing-masing. Okey, jelas tak? Tu paling betul. Hak tu tak ada masalah. Itu betul. Cara tu betul lah. Dia macam wakaf lah. Siapa nak wakaf ni? So kami masukkan sedikit wakaf. Sedikit wakaf tapi sajalah kita just nak bincang. Maksudnya macam kita ada unsur pilihan. Kan macam kata saya pilih slot ustaz, saya tak pilih slot ustaz lain. Kenapa? Kan mungkin ada orang soal lah kan. Sebab apa? Dan kalau terlanjur lagi kita tahu ustaz tu macam ni. Saya suka Ustaz Zukri sebab boleh nyanyi dangdut. Misal lah kan. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे Dah non, lagu Hindustan pula non. मेरी जान मेरे दिलबर मेरा एतबार कर लो कितना बेकरार हूँ मैं. Okeylah. Terima kasih kepada contohnya begitu. Saya bagi sedekah ni sebab saya pilih slot Ustaz Zukri. Baik, terima kasih pada bonda yang sudi duduk dalam kelas saya ni. Alhamdulillah. Cuma mungkin dalam aktiviti pengimarahan yang lain pun perlu kita support lah. Bukan hanya pada satu ustaz saja, itu saja. Tapi kalau penganjur buka untuk tajaan slot ustaz, maka tajaan itu hanya untuk ustaz itu saja. Okey. Memang kaedah yang digunakan tu betul. Maka siapa yang bersedekah tak salah. Sebab kaedah tu digunakan oleh penganjur untuk slot Ustaz Zukri siapa yang nak berinfak. So tak ada masalah. Okey, jelas nak? Okey Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuma yang salahnya tak ada buka infak untuk siapa-siapa, kita tak berinfak. Itu salah. Kita tak infak, malah lah. Alah ustaz ni, tak payahlah bagi. Kita ambil ustaz ni. Jadi seolah macam di situ memilih-milih tu tak boleh lah. Tapi kalau nak memberi, okey. Tapi kalau boleh, pengimarahan dalam program kuliah tetap diberikan. Jangan fikir ustaz. Kalau fikir ustaz, takut ustaz lain tak ada kuliah lah. Sebab pengimarahan ni melibatkan seluruh. Daripada kuliah pagi, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah lepas isyak. Melibatkan menyeluruh. Walaupun bukan pada ustaz tu, mungkin digunakan pada program menyeluruh agama. Apa jua kita buat pada agama, Allah Ta'ala akan bantu. Cuma pesan saya lah, sama-sama kita. Kalau boleh jangan ustaz saja. Kalau kita dah bagi ustaz ni, contoh kita ada lebih rezeki, bagi juga pada pengimarahan yang lain. InsyaAllah ia juga mendatangkan kebaikan. Tapi kalau sebabkan saya nyanyi lagu Hindustan, ibu-ibu pilih, saya bagi satu lagu. Lagi, iaitu lagu Hindustan. Tak apalah benda nun, panjang pula ceritanya nanti. Ya, tak apa Ustaz, selingan untuk menyegarkan. Okey, yalah Ustaz kan kita nak menyumbang ni sebagai penaja dah berkata untuk kebaikan semua para jemaah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dikongsikan untuk menghabiskan sesi pengajian berkitab contohnya. Itu kita alu-alukan lah kan, kita nak mencari pengifak ni bukannya sesuatu yang benda yang mudah Ustaz kan. Dan saya rasa ada lagi. Sebab saya fikir pun kita di bawah satu payung NGO dan diberi nama Sahabat Pecinta Al-Quran. Dana-dana ni
kita tak dapat melalui kerajaan ataupun siapa-siapa. Kita berharapkan pada infak semua. Ya. So kalau yang berhajat infak lebih daripada satu kuliah itu lebih baik sebab untuk pengimarahan. Ya, betul. Tepat. Tapi kalau dibukakan untuk slot ustaz tu sampai nak infak boleh, no problem. Just say, Ya. macam Puan Hamidah sebut tadi, sebab saya pandai nyanyi lagu dangdut ke Puan Hamidah peminat dangdut? Minat Ustaz. Oh boy. Kita buat lagu dalam pisang, lagu Iwan dengan Emelina, insyaAllah. Lepas ni mereka buka slot, saya mesti taja slot Ustaznya. Oh boy. InsyaAllah. Ustaz terima dengan hati terbuka begitu. InsyaAllah. Sehari kan makin panjang lagi nustan saya. Ya. Okey. Nampaknya kita rasa dah 9.30 Ustaz kan? Rasanya setakat ini saja dulu. InsyaAllah kita ada sambungan lagi seterusnya ya Ustaz kan? Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Zukri atas kesediaan berkongsi ilmu ini. Mengenai ikhlas ya. Segala perbuatan kita hendaklah ikhlas walaupun dalam ucapan sekalipun, dan menjadilah kewajipan setiap Muslim itu untuk bermuhasabah diri dan menilai keimanan masing-masing sama ada ianya benar-benar suci dan ikhlas hanya kepada Allah ataupun sebaliknya. Justru itu setiap ibadah yang dilakukan perlulah dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah SWT, kerana dialah yang memberi segala nikmat kebahagiaan dan ketenangan hidup ini selagi kita menurut perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dan semoga ini memberikan manfaat dan memberi kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya ini, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat keberkatan darinya. Dan Ustaz, saya serahkanlah kepada Ustaz untuk kita sambung lagi, tengokkan dulu kuliah duha ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Allah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Waalaikumsalam. Sama-sama puan semua. Assalamualaikum. Ceria Ustaz. Semua ceria. Okay, ini yang kita nak Ustaz kan, agar kata lebih lagi memeriahkan dalam majlis ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ya. Tak apa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jumpa lagi semua selepas malam ini insyaAllah.